kalau yang sebetul-betul. Kalau kita buat sebetul-betul yang PG3 dahululah. Ada tandangan guru, ada tarikh, lepas tu ada perkara. Perkara ni edaran makluman tugasan kepada pelajar. 13 Julai kita buat apa, 27 Julai kita buat apa, dan 31 Ogos ni merupakan penghantaran pelaporan kepada guru kelas. Dan semak penggerian oleh guru kelas dan hantar dibuat regisi dan guna amplit hantar kepada guru kelas masing-masing. Ini merupakan jadual perancangan tugasan. Sekejap, Dek. Papa mau belajar sekejap. Ada tengok ni. Okey, itu merupakan jadual perancangan tugasan. Yang kedua adalah arahan tugasan. Arahan tugasan ni sangat senang, sangat mudah. Kita buat bab 6 tingkat 4. Cuba tengok. Pengaruh komunis di negara kita berlaku sebelum Seletusnya Perang Dunia Kedua. Komunis melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi negara dan keadilan politik. Matlamatnya adalah jelas untuk merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan sebuah republik komunis. Okay, ini adalah berkenaan dengan arahan tugasan ataupun stimulus. Stimulus ni merujuk kepada persoalan yang perlu kita rungkaikan, kita jawab dalam pelaporan kita nanti. Okey, kita tengok di sini. Kita tengok di sini. Hasilkan satu laporan untuk menjawab persoalan di atas yang mengandungi aspek-aspek berikut. Ni cikgu dah buat dah aspek-aspek yang berikut yang perlu awak buat. Okey, yang pertama tajuk kajian. Tajuk kajian ini awak boleh create lah tajuk. Dalam bab 6 itu awak boleh create tajuk. Kedatangan komunis membawa apa? Contoh yang tajuk awak nak buat. Pengaruh komunis di negara kita sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Contoh, itu tajuk-tajuk yang boleh buat lah. Okey, baik. Hasilkan satu laporan untuk menjawab persoalan di atas yang mengandungi aspek berikut. Tajuk kajian, awak kena create satu dalam bab 6 itu. Yang kedua, kena ada nama awak, nama penulis, kelas, nama maktab, isi kandungan, objektif kajian, kaedah kajian dan rujuk kepada 6.1 sampailah 7.0. Seperti mana yang cikgu ceritakan dalam ni. Okey, kita tengok go terus kepada panduan pelajar. Ini adalah panduan pelajar. Panduan ini adalah sangat penting supaya pelajar boleh dia jadikan satu guideline untuk memperkamaskan folio awak lah. Okey, kita tengok senada semak tugasan. Pertama, kena ada perancangan. Internet pun dah belum. Okey, yang pertama kena ada perancangan. Cuba awak tengok perancangan. Perancangan tu melibatkan 8 markah. Dalam perancangan kena ada jadual kerja ataupun senarai semak. Yang kedua, kita kena ada objektif kajian. 3 kaedah kajian dan juga tajuk. Barulah awak akan dapat 8 markah. Menyediakan perancangan yang lengkap, sangat lengkap, tepat dan realistik serta mempamerkan kesungguhan. Kalau ada semua ini, 8 markah terus. Cikgu akan raih. 8 markah terus. Gitu. Okey, jadual kerja ada, cantik, bagus. Yang kedua, objektif kajian. Objektif ni merujuk kepada sekurang-kurangnya maksimum awak ada objektif kajian adalah sebanyak 3 saja. Awak jangan pula buat objektif kajian ni sampai ke 6, 7, 8. Kalau awak buat banyak, maksudnya penulisan awak itu untuk capai itu adalah sangat tinggi. Memerlukan ketebalan kertas yang sangat banyak untuk menjawab objektif pencapaian dalam kajian kita. Buat 3 sahaja objektif. Dan objektif tu boleh diambil daripada persoalan-persoalan yang cikgu timbulkan. Contohnya, objektif awak yang pertama, awak nak buat apa? Mengetahui cara kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Itu adalah yang pertama, objektif awak. Yang kedua,
mengetahui perkara yang dilakukan oleh komunis untuk menggugatkan keamanan dan kesejahteraan negara kita. Yang ketiga, objektif awak, cara dan kaedah kerajaan untuk menangani ancaman komunis pada masa tersebut. Ataupun yang lain-lain pun boleh. Cara untuk mengekalkan kedamaian dan kemakmuran yang kita bina pada hari ini. Boleh juga. Itu adalah objektif awak boleh pilih dalam ni. Ambil je dalam ni. Boleh faham tak? Hello? Boleh faham kan? Saya rasa awak boleh faham ni sebenarnya. Dan tak ada masalah. Awak tengok je. Objektif kajian ni maksimum 3 saja. Ambil 3 je. Jangan banyak-banyak. Okey, yang kedua kaedah kajian. Dia tulis tu, kaedah kajian. Kaedah kajian ni merujuk kepada kaedah apa yang awak guna untuk kajian ini. Mungkin awak boleh buat menggunakan sumber internet. Kaedah yang STWWW komunis. Berapa lama buat yang awak masuk tengok dalam tu. Berkenaan dengan internet. Kaedah yang pertama, kaedah kajian melalui internet. Yang kedua, boleh menggunakan buku teks sejarah ke. Yang ketiga, contohnya awak boleh menggunakan orang sumber. Orang sumber ni contohnya pakcik awak tu sekarang ni, dia pernah jadi tentera dulu. Dia pernah bertempur dengan pihak komunis. Sampai putus peha dan sebagainya. Putus kaki ke, putus tangan ke. Boleh dijadikan sebagai orang sumber. Ataupun nenek awak masa tu umur berapa sekarang ni? 90 tahun. Dia bercerita tentang komunis. Boleh dia ambil. Contohnya, nama nenek awak tu Zuhaidah binti Musa. Umur 99 tahun. Kampung Lawang 17510 Tanah Merah, Kelantan. Contoh, letak kat situ. Itu adalah orang sumber. Dan kalau nak best lagi, awak ada dengan orang sumber tu awak buat dialog. Dialog ni merujuk kepada awak dengan orang sumber lah. Contohnya, Assalamualaikum, Puan Zuhaidah. Dia pun jawab, ya saya. Apa pandangan Puan Zuhaidah berkenaan dengan komunis di tanah Melayu? Awak pula dialog Puan Zuhaidah. Ya, saya sememangnya serik dengan komunis di tanah Melayu. Awak bla 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 satu muka kertas, tanda tangan Puan Zuhaidah tu, tanda tangan awak, jalan. Itu sebagai kalau nak menggunakan orang sumber. Dan banyak lagi kaedah-kaedah lain. Melawat tempat sejarah, melawat tempat tersebut saya tidak syorkan lah. Contohnya komunis berlaku di Negeri Sembilan. Awak ajak ayah awak, mak awak, adik awak pergi ke Negeri Sembilan, buat surat polis dan sebagainya, saya tak syorkan lah. Tak perlulah. Sekarang ni kan zaman wabak COVID-19, tak boleh bergerak. Hanya perkajiannya adalah berada di dalam statik di rumah sahaja. Jadi tak payah duduk pening-pening kepala lah. Dah buat surat nak pergi ke Negeri Sembilan dan sebagainya, tak perlu. Duduk kat rumah je, guna komputer pun boleh, tak ada masalah. Kita jangan susahkan emak dan juga ayah kita. Sekarang ni pun zaman pandemik tak boleh keluar. Lepas tu kita duduk tekan-tekan pula, meninggi pula, marah pula mak ayah pula. Okey, kita buat je. Okey, kaedah kajian tu dah faham. Lepas tu tajuk. Tajuk awak create je tajuk. Bab 6 tu awak ambil je apa-apa saja tajuk. Tak ada masalah. Yang pentingnya berkisah tentang komunis di tanah Melayu. Okey, boleh faham? Nombor 1, faham kan? Hello. Faham juga. Faham, bagus. Okey, baik. Nombor 2. Okey, nombor 2 tu dari segi pengenalan. Pengenalan ni 5 markah. Jangan pula buat sikit je pengenalan. Maksudnya 2 baris pengenalan. Nak 5 markah tapi buat 2 baris je. Tak boleh lah. Pengenalan ni mengumpul maklumat berdasarkan pelbagai sumber rujukan, menulis pengenalan yang sesuai dengan tajuk tugasan dan mengambil keseluruhan kandungan hasil penulisan.
Maksudnya daripada awal sampai ke akhir. Ambil semua lah. Bukan maksudnya ambil sebiji sampai ke 2-3 helai pendahuluan. Bukan. Maksudnya maklumat yang nak disampaikan tu ambil. Sikit-sikit-sikit sampailah habis. Maksud saya gitu. Kumpulan yang mantap. Pendahuluan ni adalah kegambaran keseluruhan pengkajian. Gitu. Okey, baik Boleh faham pengenalan 5 markah. Perkembangan isi laporan. Isi laporan ni, kena ikut satu. Nyatakan cara kemasukan pengaruh komunis di negara kita. 10 markah menjelaskan cara kemasukan pengaruh komunis ke negara kita. Awak boleh tengok bagaimana cara dalam buku teks awak tu, nak ambil dalam buku teks pun boleh, nak ambil dalam sumber internet pun boleh, tak ada masalah. Yang penting matlamat dia awak adalah untuk menjawab persoalan ni. Okey, baik. Menulis cara kemasukan pengaruh komunis negara kita. Awak tengok dari segi negara China ke, masuk daripada negara China ke, negara mana? Jerman ke, tengok. Melalui penyusutan pekerja ke, tengok semua. Daripada buku teks awak tu, ataupun bahan-bahan lain pun boleh dimasukkan juga. Yang pentingnya adalah 10 markah di situ. Gitu. Tapi jangan lupa buat perenggan lah. Jangan buat direct gitu. Okey, nombor 4. Apakah perkara yang dilakukan oleh komunis untuk menggugat keamanan dan kesejahteraan negara kita? Ini satu-satulah. Membuat huraian yang lengkap mengenaan tindakan komunis. Tindakan dari segi ekonomi, tindakan dari segi infrastruktur, dari segi keselamatan, dan tindakan komunis dari segi mengancam pasukan keselamatan. Sini kalau hurai dengan lengkap, dapatlah 20 markah. Ya. Matlamat cikgu ni adalah untuk bagi markah je cikgu ni. Hantar dapat markah. Buat sungguh-sungguh, buat baik-baik lah. Dapatlah markah nanti. Kalau nombor 5 tu, bagaimanakah cara dan keedah kerajaan untuk menangi ancaman komunis pada masa tersebut? Ini merujuk kepada dalam buku teks awak. Bagaimana kerajaan melaksanakan? Ataupun awak boleh buat analisis bagaimana cara ataupun keedah yang dilakukan oleh kerajaan untuk menangani ancaman komunis. 10 markah saja. Banyak cara kerajaan buat. Mewujudkan kampung baru ada, menghantar risalah pun ada, menubuhkan home guard pun ada. Banyak cara dilakukan oleh kerajaan. Berunding, dibaling pun ada. Itu semua cara kerajaan menangani komunis di tanah Melayu. Ya. Ya, baik. Boleh. Boleh. Boleh nak buat cara kebab pun boleh. Tapi tengok kepada poin-poin yang mantap lah. Sebab dia 10 markah kan. Awak boleh buat analisis lah. Tak ada masalah lah. Boleh juga nak buat cara kebab pun boleh. Okey. Kalau nombor 6 tu sebagai pelajar sejarah yang pintar. Bagaimanakah cara anda untuk mengekalkan kedamaian dan kemakmuran yang kita bina pada hari ini? Pelajar boleh menghuraikan berdasarkan kepada pengetahuan pelajar bagaimana untuk mengekalkan kedamaian dan kemakmuran yang kita bina pada hari ini. Banyak cara dan keedah. Itu 10 markah. Cara keedah awak boleh buat. Yang pertama, sentiasa menghormati pemimpin. Itu poin dia. Yang kedua, menghormati undang-undang negara. Yang ketiga, hormat menghormati di antara satu sama lain. Ini merujuk kepada masyarakat yang berbilang kaum lah. Key point dia bagaimana cara dan keedah. Sebagai pelajar sejarah yang pintar, cara untuk mengekalkan kedamaian dan kemakmuran yang kita bina pada hari ini. Gitu. Belajar bersungguh-sungguh pun boleh, tak ada masalah. Ini soalan kebat yang terbuka lah.
Tak ada masalah. Yang pentingnya 10 markah. Okey, kalau nombor 7 tu, mengapakah generasi muda hari ini perlu menghayati dan mengambil iktibar perjuangan pemimpin tempatan dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu? Kenapa kita? Pelajar boleh menguraikan sebab mengapa perlu menghayati dan mengambil iktibar daripada perjuangan pemimpin tempatan. Kenapa? Kita hendaklah, iktibar kita hendaklah saling bekerjasama di antara satu sama lain. Gitu. Kita hendaklah menjaga maruah diri, keluarga. Boleh, tak ada masalah. Kita hendaklah sentiasa peka dengan kemasukan orang luar di negara kita. Kita hendaklah sayang dan sentiasa mewujudkan perpaduan kaum. Gitu. Dalam belajar sejarah ni kita kena, pemikiran kita tu kena mantap. Maksudnya buka minda kita. Kita kena buka minda kita. Kan awak kan knowledge banyak kan. Selalu membaca. Jadi jawab dengan penuh dengan isi, penuh dengan makna. Gitu. Okey. Boleh faham kan? Cikgu, Ya. kerja ni boleh type ni kok. Yang penting di sini ialah saya dah tahu dah dalam kepala awak, gegang awak ni. Saya tahu dah. Ada juga jenis orang yang tulisan dengan kaki, gegeng kaki ni. Teruk gegeng kaki ni. Okey, baik. Awak boleh dua pilihan. Awak nak guna tangan pun boleh, nak type pun boleh. Tapi saya syorkan kepada awak, guna komputer lah. Mungkin sekarang ni awak guna komputer semua. Guna tangan, parut lah. Habislah apa bawah meja ni tulis. Jadi kalau boleh guna komputer. Semua ada komputer tak? Hello? Ada. Kalau ada komputer, kau nak type dengan tangan? Kau nak guna tangan? Ikut keselesaan lah cikgu. Cikgu, saya buruk cikgu. Ifan nak guna tangan ke nak guna komputer? Ifan kelas lain. Ifan kelas lain. Awak boleh sesuaikan lah. Tapi kalau boleh guna komputer lah. Sebab ni kan kita dah alaf baru kan. Gitu. Jadi guna komputer pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi jangan pula kalau yang tak ada komputer tu, duk balah dengan adik, duk balah dengan jiran, nak pergi pering lah, apalah, tak ada internet lah. Kalau ada masalah kena bincang dengan cikgu, tak ada masalah. Cikgu akan hantar pensel kepada awak. Kalau tak ada sangat pen lah. Kita akan hantar pen ke, kalau tak ada sangat lah. Maksudnya ada masalah lah. Boleh bincang lah, tak ada masalah. Kita tak nak menyusahkan pelajar dan juga ibu bapa. Kalau ada masalah, kita boleh terus bincang. Cikgu, kita orang ni ada arang aja kat rumah. Tak apa, kita akan menggunakan arang. Aja cikgu dengan awak je. Okey, yang pentingnya adalah matlamat kita siapkan kerja ni. Itu terpulang kepada awak lah, keselesaan awak lah. Seperti pelajar cakap tadi, nak guna pen pun boleh, nak guna komputer pun boleh. Tak ada masalah. Cikgu terima dua-dua. Papa. Ya. Kembali. Okey, boleh faham No. Ya. Okey. Macam ni, penghantaran dia nanti awak ada GC tau, GC kan. Satu awak send kepada GC, yang keduanya kita guna Unflick. Unflick ni awak masukkan dalam Unflick tu, lepas tu awak ambil link dia, hantar je kepada cikgu masing-masing. Gitu. Barulah teknologi. Boleh tak gitu? Gitu je. Boleh ke? Boleh ke? Tak perlulah awak nyusah awak pergi pering lah, berebut dengan adik ni komputer, nak pergi mering lah, macam-macam.
Tak perlu. Awak hantar je dekat GC dan satu lagi tu masa Amflik ambil aja link dia tu, hantar je dekat guru masing-masing. Ini kerja khusus saya. Ini link. Nama awak semua. Siap. Gitu. Okey, baik kita tengok rumusan. Kita tengok rumusan, kena ada rumusan tau. Rumusan pengetahuan yang awak dapat, apa daripada kesimpulannya, apa yang awak dapat yang membuat pengkajian itu tadi. Pengetahuan awak. Jelaslah bahawa kedatangan sistem komunis di negara kita ini adalah sangat memberi ancaman kepada sistem politik, ekonomi dan juga sosial. Gitu. Huruf tu biar mantap sikit. Kemas-kemas. Pengetahuan yang awak dapat lah. Ideologi yang dibawa oleh komunis ini adalah tiada agama. Dan salah satunya adalah bertentangan dengan sistem sosial yang diamalkan di negara Malaysia ataupun tanah Melayu. Sebab tu orang Melayu tidak menerima konsep komunis bertentangan dengan norma-norma yang ada di tanah Melayu. Gitu. Pengetahuan yang awak dapat. Lepas tu nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ni ceritakanlah nilai-nilai murni. Hendaklah saling bekerjasama di antara satu sama lain ke. Kita hendaklah sayang kepada negara, sayang kepada pemimpin. Nilai-nilai murni. Dan seterusnya nombor 8 tu, bawah sekali tu harapan. Apa harapan awak? Harapan awak untuk menjadikan tanah Melayu ni sebuah negara yang bebas daripada ancaman anasir luar yang bolehkan keharmonian negara jadi tergugat ke. Dan saya mengharap negara kita ini akan menjadi makmur, aman, sentosa gitu. Difaham kan? Hello? Boleh dulu. Boleh cikgu Okey, tak ada masalah. Itu rumusan 10 markah. Kena buat molek lah 10 markah tu. Yang penting di sini ialah cara awak untuk tarik perhatian cikgu awak tu. Gitu. Buat kemah-kemah cantik-cantik. Lepas tu kalau ada lampiran kat, letak lampiran. Gitu. Okey, ni adalah senarai semak tugasan, sumber rujukan, 5 markah, pembentangan. Pembentangan ni merangkumi keseluruhan penulisan. Dia menarik. Sepatutnya kita ada pembentangan, tapi kita buat kat tempat ni kita tak buat pembentangan lah. Kita 3 saja bentang. Tempat tak perlu. Cuma cikgu ambil merangkumi keseluruhan penulisan yang menarik lah, 10 markah. Dan penilaian umum, penggunaan bahasa yang gramatis, 2 markah. Dan untuk pengetahuan awak, jumlah markah keseluruhannya adalah 100 markah. 100 markah ini hanya diambil 20% sahaja. Untuk kajian kes ni 20%. Okey, maklumat tambahan, pelajar boleh merujuk buku teks berkaitan bab 6, ancaman komunis dan pengistirahatan darurat. Dan laporan pelajar boleh menggunakan tulisan tangan ataupun komputer dan tidak boleh melebihi 15 muka surat. Jadi saya rasa 10 muka surat pun dah boleh dah. Tak boleh dah panjang-panjang. 10 muka surat pun dah memadai dah. Tugasan dihantar ke GC dan Lane Amflik ke guru kelas masing-masing. Okey, ini adalah contoh gerak kerja penulisan tugasan yang sebenar lah. Ni. Buat macam ni pun boleh. Tulis tarikh-tarikh dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni pun boleh. Cikgu. Ya. Dekat yang contoh cikgu bagi ni kan tarikh dia 10 Julai kan. So nanti kalau dekat kerja khusus kita orang kena buat 10 Julai ke kena tarikh yang start hari ni? Awak buat yang awal lah 10 Julai lah. Oh okey. Kalau buat sekarang ni dia jadi lewat lah. Siang cikgu pula. Siang pula cikgu guna titik pula. Maksudnya awak buat awal lah. Ikut yang tu.
Okey, ini contoh adjektif kajian. Untuk mengetahui, untuk mengkaji, untuk memahami. Tengok situ. Kaedah, bahan ilmiah, buku teks, internet, temu ramah, media, internet. Contoh rumusan dah bagi dah. Contoh sumber rujukan. Tengok dekat situ. Sekejap Kejap. Okey. Cikgu masuk sini. Okey. Okey, ada question tak? Rasanya semua dah faham kan? Ada tak faham tak? Ada masalah ke yang boleh dibangkitkan? Mungkin kita boleh selesaikan di sini tu. Soalan? Cikgu ada minima atau maksima muka surat ke? Okey, cikgu tulis kat situ 15 kan? 15 muka surat ni saya rasa panjang sangat lah sebab nak masuk dalam flick tu terlampau kan? Betul tak? Hello? Betul? Terlampau kan? 10 pun dah memadai dah. 10. Boleh 10? Boleh. Kita tak nak membebankan awak. Awak pandailah susun nanti biar sampai 10 muka surat pun dah okey dah. Letak 40 muka surat kan ni flick tu. 1, 2, 3, 4 kena buat. Banyak sangat yang awak. Okey, boleh tu satu soalan. Okey, ada lagi tak soalan lain? Hello? Tak ada soalan. Tak ada cikgu. Tak ada? No question. Faham. Faham semua Okay. Okey, bagus. Kalau faham semua, bagus. Dan ada lagi tak esok yang tak sama dengan kita ni untuk pelajar yang ambil IG. Dia pukul, cikgu akan masuk sama dengan dia orang pukul 3 petang. Jadi, cakaplah pada kawan-kawan yang lain. Okey. Itulah. Tapi cikgu takut. Cikgu takut nanti jadi pertikaian. Tak apa, cikgu tak ada masalah. Okey je. Cikgu lah, okey je. On je. Nanti esok yang IG tu boleh masuk pukul 3. Tak apa, sama-sama kita makan kepuk je. Boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, ni buka gambar, buka muka ni. Nak ambil gambar ni. Slot yang kedua ni. Mana ni? Keru. Mana? Maisara, Mas Aino, Danish. Ramai ni. Ni, buka ni. Cikgu nak ambil gambar sekejap ni. Awak lapor dah sekejap. Ambul. Keru. Okey. Cepat ambil gambar ni. Allah, rambut. Bok. Rambut meninggal. Tak lagi gunting mana-mana ni. Mana ni? Allah. Misal, bagai misal ada. Mana lagi? Okey. Orang Insta tak boleh buka. Tak boleh buka kamera cikgu. Okey, kita ambil gambar ni. 3, 2, 1. Ya, okey, baik. Okey, itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Semoga sihat selalu.